Ada ni ke? Okey. Apakah nilai? Kejap. Kenapa ni? Okey. Apakah nilai yang mungkin bagi A dan B? Okey. So jawapan ni. Kita nak buat ni. Ni X kuasa 2 tambah 3X tolak 18. So kamu faktorkan. Ni X kuasa 2 ni maksudnya apa? Maksudnya adalah X darab X. Tu yang dapat X kuasa 2. Okay, so X darab X. Okay. Lepas tu, ini pula. Lepas tu tengok apa pula? Tengok ni pula yang simbol ni. Ni simbol negatif kan? So kalau negatif, nak dapat simbol negatif mestilah positif darab negatif kan? Dapat negatif. Ataupun negatif darab positif pun dapat negatif. So kat sini kamu boleh buat, kamu kena buat ni. Kamu kena buat ini positif darab negatif. Okey? Ataupun kamu buat negatif darab positif. Okey. Yang penting bila kamu darab nanti dia akan jadi ni 18 ni, negatif 18 ni. Okey. So cikgu nak buat kat sini contoh cikgu nak buat ini positif darab negatif. So dapat negatif. Okey, sekarang ni 18. Apa nombor apa darab nombor apa dapat 18? Respon. Nombor apa darab nombor apa dapat 18? Kita boleh buat apa? Kita boleh buat 18 darab 1 kan? 18 juga. Kita juga boleh buat 9 darab 2 pun 18 juga. Ada lagi tak? Respon. Apa lagi nombor bila kita darab dapat 18? Cikgu dah bagi contoh dah ni. 18 darab 1, 9 darab 2. Lagi apa lagi? Respon. 6 darab 8. 6 darab 8 berapa? 6 darab 8, 48. 6 darab 3. Okey, boleh. Okey. Sekejap. Tadi. Ya, 6 darab 3. Sekejap. Hide kat sini pula. Sekejap. Okey. So kamu boleh buat 6 darab 3. 6 darab 3 pun 18. Ada lagi tak? Respon ada lagi tak? Tak ada dah kan? Okey. Dah tu je. Okey, so antara 6 darab 3, 18 darab 1, 9 darab 2. Okey, mana kamu nak pilih? Okay, sekarang ni kamu pilih. Gabungan dua nombor ni, yang manakah antara yang ini dengan yang ini, yang manakah boleh dapat ni? Boleh dapat 3 apabila dia tolak. Kalau macam ni, kalau kamu buat macam ni kan, maksud cikgu, sekejap. Ya, 6 darab 3. So, okay, contohnya macam ni. 18 darab 1 tak boleh kan? Sebab bila 18 tolak 1 jadi apa? Jadi 17. So, tak boleh. Kita nak 3. Kita nak 3. So, yang ni tak boleh. Sekejap. Okay, ni tak boleh. Okay, kalau 9 darab 2. Boleh tak dapat 3 ni? Kalau tolak. 9 tolak 2, 7. Kan? Pun tak boleh juga. So 9 tolak 2 ni pun tak boleh juga. Ni pun tak boleh. Yang ni boleh. 6 tolak 3.
6 tolak 3 dapat 3 kan. So dapatlah 3 yang ni yang kita nak ni 3 ni. So kita ambil lah yang ini. 6 darab 3. Okey. Okey, sekarang ni kita nak letak kat mana 6, kita nak letak kat mana 3. Yang ni kamu kena try and error. Okey, contohnya kamu letaklah sini 3 kan. Lepas ni kamu letak 6. Okey, contoh Okey, kita pun try lah tengok dapat tak jawapan yang ini Okey, so x darab ni, x darab x kuasa 2. Lepas tu x darab negatif 6, negatif 6x. Ni 3 darab x, positif 3 darab x, positif 3x. Yang ni pula 3 darab, positif 3 darab negatif 6, negatif 18. Dia akan jadi apa ni? X kuasa 2. Yang ni negatif 6x tambah 3x. Negatif 6 tambah 3 akan dapat negatif 3 kan? Negatif 3x. Yang ni tolak 18. Okey, dapat tak jawapan dia? Macam ni. Dapat tak? Tak dapat kan? Sebab dalam ni dia nak apa? Dia nak x kuasa 2 tambah 3x. Tolak 18. Dia nak tambah 3x. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat tolak 3x. So salah. Bila salah, kamu pun buat apa? Tukar dia punya position. Kalau sini kamu buat 3, kamu buatlah sini 6. Sini 6 tadi, kamu buatlah sini 3. So kita tukar position Macam tu je. Dia kena try and error lah. Okay. Lepas tu kita pun test. Dapat ke tidak. So, yang ni x darab x kuasa 2. X darab negatif 3, negatif 3x. Lepas tu positif 6 darab x, positif 6x. Positif 6 darab negatif 3, negatif 18. So, x kuasa 2. Yang ni negatif 3 tambah 6. Negatif 3x tambah 6x. Negatif 3 tambah 6. Tekan kalkulator. Negatif 3 tambah 6 dapat apa? Positif 3x. Lepas tu yang ni tolak 18. Okay. Jadi sama tak ni? Dengan yang kita nak ni. X kuasa 2 tambah 3x tolak 18. Sama kan? Jadi inilah pemfaktoran yang betul. Faham ke? Respon. Faham ke tidak? Faham cikgu. Okey, faham. Jadi, kita pun isilah ni X tambah A. Maksudnya A ni kamu tahulah dia 6 kan? X tambah 6 ni. Lepas ni, kenapa X tambah B? Oh, dia buat X tambah B. Okey. Okey, kita jawapannya ni kan? X tambah sekejap. Mana tu? Mana sekejap. Okey, tadi X tambah A, maksudnya X tambah 6, A tu 6. Yang ni X tambah B. Kita dapat kat sini X tolak 3 kan? Bukannya X tambah 3, X tolak 3. Jadi B tu, B ni adalah negatif 3. So jadilah B tu negatif 3. Sekejap. Maksudnya X ni tambah, okay, B ni negatif 3 kan? B ni negatif 3. So ni negatif 3. Jadi X positif bertemu negatif, negatif. X tolak 3. Maksudnya B tu adalah negatif 3. Okay. B tu negatif 3. Boleh. So ni dah jawapannya. Okay. A 6. B negatif 3. Okay. Bukannya positif 3 negatif 3. Sebab dia buat ni positif sini So X tambah B negatif 3 jadilah X tolak 3. So sama lah ni X tolak 3. Okay, respon faham ke ni? Boleh ke? Respon faham tak? Okay, faham. Okay. Ada yang betul ke? Jawapan kamu betul ke hari ni? Ke salah? Okey, markah kamu cikgu tak release lagi kan? Cikgu release esok esok cikgu bagi link, kamu check lah markah kamu. Okey, esok cikgu bagi. Tapi esok cikgu tak buat kelas Okey, next. Apakah pepejal geometri yang terbentuk?
Ini apa ni? Kalau ada dua bulatan ni, mestilah kat sini, lepas tu permukaan ni, permukaan melengkung kan. Kita lengkungkan dia jadilah bentuk apa? Silinder. Okey. Okey, silinder. Nafisah tak ingat apa? Jawapan kamu yang tadi tak ingat. Okey, next. Tadi silinder tu betul tak? Semua betul ke jawapan ni? Cikgu tak cek pula analisis apa? Pentaksiran apa lah? Form 2 Sekejap kita tengok balik. Pentaksiran. Ni lah form 2. Astagfirullahaladzim, boleh pula tunjuk markah sini. Sekejap Okay, nantilah. Okay. Next, dia beri M K3. Ni koordinat ya. Koordinat. Dia kata M ni adalah titik tengah garis lurus PQ. Koordinat P dengan Q masing-masing ialah ni P. P koordinat dia 29, Q koordinat dia 8, -3. Cari nilai K. Okey, kamu buatlah satu garis lurus kan. Tak kisahlah macam mana, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. Okey, tak kisah. Sebenarnya kena ikut koordinat dia Tapi tak apalah. Kita macam dia anggap je lah ini garis lurus. Okey, lepas tu ni titik tengah dia. Titik tengah dia apa? M. Okay, dia kata koordinat P 29. Okay, 29. Lepas tu 8 -3. Patutnya kat sini dia punya garisan dia. Sekejap Tak apalah, cuba try buat macam ni 29 8 macam ni lah kot. Okay, so ni P, yang ni Q, yang ni M. Sebenarnya tak kisah garis lurus tu nak macam mana. Sebab kita nak cari titik tengah je pun. Tapi kalau nak ikut koordinat yang betul-betul, macam ni koordinat dia, so ni lah dia. Okay, dia ke bawah. Okay, so P adalah 29, Q 8, -3. So apakah titik tengah dia? Titik tengah dia dah bagi koordinat K 3. Okay, nak cari nilai K. Macam mana dapat K? Siapa ingat formula nak cari titik tengah? Cikgu bagi titik tengah formula dia X1 tambah X2 bahagi 2 kan? Ingat tak? Lepas tu kalau X, kalau Y, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Inilah formula nak cari titik tengah. Okey, untuk Y dia dah buat dah. Kan 9 tambah -3. Okey, 9 tambah -3 bahagi 2. Dia dapat apa? 9 tolak 3. 6, 6 bagi 2, 3. 3. Tu yang dapat 3 ni. Okey, kalau yang ni, yang X ni. Buat ni. 2 tambah 8. 2 tambah 8 bahagi 2. Dapat apa ni? 10 bagi 2, 5. 5. Betul tak? So dapatlah 5. Jadi koordinat titik tengah dia 5, 3. So K ni adalah 5. So jawapan 5 lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, next. Ni apa benda ni? Okay, pemudahkan. Okay, ni darab kan. Kita darab je lah. So, atas darab atas. Okay, cikgu buat bracket macam ni. Maksudnya sebelah bracket ni darab lah. Lepas tu, bawah darab bawah. Cikgu keluarkan yang ni. Cikgu ambil 6 XY. Lepas tu buat bracket yang ni. X2 tolak 1. Okay. Dia darab kan. So, boleh buatlah ni sebelah bracket. Okay. Lepas tu, nak buat apa? Okay. Kita boleh pemudahkan yang ini. 3 dengan 6 ni. Okay, sifir apa ni? 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Okay, tu dah jadilah 1/2. Lepas tu yang ni, Y ni boleh potong. Y bawah boleh potong. So, Y atas ni
Y atas ni Y kuasa 2. Y kuasa 2 tu maksudnya apa? Y kuasa 2 tu maksudnya YY kan? YY. So kalau Y bawah 1 potong, so Y atas 1 pun potong. So tinggallah apa ni? Jadilah Y per ni yang bawah ni 2x, 2x. Nah ini x tambah 1, x2 tolak 1. Okey. Sekarang ni apa lagi yang kita boleh permudahkan? Okey, kita boleh faktorkan yang ni ha. Yang x2 tolak 1 ni. Faktorkan macam mana ni? Kita boleh buat macam ni. Yang dua bracket ni. Maksudnya ni x darab x, jadilah x kuasa 2. Lepas tu ni negatif ni. Yang negatif ni kan. Sekejap. Okey, yang negatif ni kita boleh buat positif darab negatif kan, jadilah negatif. Sama macam tadi lah. Okey, lepas tu nak dapatkan 1 ni sifir apa? Mestilah 1 darab 1. Inilah dia. Jadilah x tambah 1, x tolak 1. Kalau tak percaya cuba try. X darab x, x kuasa 2. Ni x darab negatif 1, negatif x. Positif 1 darab x, positif x. Positif 1 darab negatif 1, negatif 1. So dia akan jadi apa ni? X kuasa 2. Ni negatif 1x tambah 1x. Kosong kan? Negatif 1 tambah negatif 1x tambah 1x. Negatif 1 tambah 1 kosong. So cancel. So ini tolak 1. Kan? S2 tolak 1. So jadilah ni S2 tolak 1. Faham? Okay. So faham. Jadi kat sini, okay, sekejap cikgu buat kat sini. Y x tambah 1 per dengan 2x. So tadi S2 tolak 1 ni kita dah faktorkan. Jadi macam ni kan. Jadi macam ni. So x tambah 1, x tolak 1. Macam tu. Okay, sekarang ni kat mana boleh potong? Kita boleh potong bawah dengan atas yang sama kan. Kita boleh potong. So yang ni sama kan. So x tambah 1 bawah dengan x tambah 1 atas. Boleh potong. So tinggal apa? Tinggal yang atas tu y. Yang bawah ni 2x bracket x tolak 1. Okay, ada lagi tak? Boleh tak kita permudahkan lagi? Dah tak boleh kan? So jawapan yang mana? Mestilah jawapan yang ini. Okay. Y per dengan 2x bracket x tolak 1. Macam itulah. Ni tajuk apa ni? Ni tajuk pemfaktoran. Belajar waktu bila? Masa awal tahun kan. Kat sekolah dah belajar kan. Ni bukan waktu PKP belajar ni. Ni waktu sebelum COVID. Boleh? Respon faham ke tak? Okay, respon faham ke tak? Cuba nak move to the next question. Respon ini. Faham tak ini? Cikgu. Faham. Okey dah. Okey. Okay, next sini lah. Okay, macam mana kita nak faktorkan dia? Okay, kamu tengok nombor apa yang sama? Ada 2 dengan 2 So kita boleh buat 2. Lepas tu bracket 2 1. Supaya apa ni? Supaya 2 darab 1 jadi 2. Okay. Kejap. Apa dah ni? Okay. So 2 darab 1 jadi 2. Lepas tu yang ni tolak. Sebab ni tolak kan. Tolak. Lepas tu 2 darab berapa jadi 2W. Mestilah 2 darab W. Betul tak? Macam ni ha. So 2 darab 1 kan 2. And then tolak 2 darab W kan 2W. So jadilah 2 tolak 2W. Macam tu. Inilah nama dia pemfaktoran. Okay, yang belah sini lah. Yang sama apa kat sini? V dengan V kan? So kita boleh, okay, kita buat tambah. Okay, kita keluarkan V. So ni V, buatlah bracket macam tu. So V darab berapa dapat V. So V darab 1. Okay, and then tolak yang ni. Sebab ni tolak kan, ni tolak. Lepas tu V darab berapa dapat VW. Mestilah V darab W.
So inilah dia pemfaktoran. Okay, sekarang ni tengok V darab 1 V, dan tolak V darab W, VW. Sama kan ni. Okay. Macam itulah pemfaktoran Okay, lepas tu sekarang ni kita masuk hukum apa pula ni? Kalau kamu nampak samalah ni kan, 1 tolak W sama lah dengan yang ni, 1 tolak W. So kita boleh pakai hukum apa? Siapa ingat hukum apa ni? Ni namanya hukum, okay, jom nak tanya siapa ingat. Hukum apa ni kalau ada sama? Respon. Hukum apa? Kalau tiba-tiba bila kamu faktorkan macam tengok ada sama dalam bracket ni kan. Ada sama dalam bracket. Kita panggil apa ni? Okay, dalam 18 orang ni siapa tahu? Tahu ke tak tahu? Respon tahu ke tak tahu? Tak ingat. Okey, tak ingat. Nama dia hukum Kalis agihan. Ni nama dia kan, hukum Kalis agihan. Okey, maksudnya kalau sama 1 tolak W dengan 1 tolak W, kamu boleh buat macam ni. Buat je satu bracket, 1 tolak W. Macam tu je. Lepas tu yang lagi satu bracket ni, kamu buat ni. 2 tambah V. Okey. Ni dah sama kan, 1 tolak W ni dah sama. So yang tinggal apa? 2 dengan V kan. So 2 tambah V. So jawapannya yang mana? 2 tambah V, 1 tolak W. Ni dah jawapannya. Okey. Boleh. Ni pun kita ada buat masa awal tahun kan. Dah lama dah. Okey. Next. Ingat tak benda ni? Respon ingat ke tak? Okey, respon. Tak ingat. Okey, tak ingat. So inilah dia hukum Kalis agihan. Okey. Okey, next. Tentukan pola. Okey, macam mana boleh dapat 1, 9, 17, 25, 33. Okey, kamu kena try lah. Kalau 8N sesuai tak? 8N. So 8N ni gantikan kosong. Nanti dapat apa? 8 dapat kosong? Kosong. Kita mana ada kosong kat sini kan? So salah. Kalau macam ni, yang ni 8N, lepas tu dia N dia 1. Dapat tak 8? Tak ada 8 kan? So ni salah. Okay, yang ni 1 tambah 8N. So 1 tambah 8, N gantikan dengan kosong ni. So 1 tambah 8 tambah kosong, kosong. So dapat 1. Ada tak 1? Ada kan? Ada 1. So betul lah ni lah jawapannya. 1 tambah 8N. Boleh? Faham ke? Kalau kita buat 1 tambah 8N, kita buat yang ni pula. Gantikan N dia 1. So 1 tambah 8, N dia 1. So dapatlah 9. Dapatlah 9. So betul lah yang ni. Okey, itu senang je. Okey, next. Ni nama dia segitiga Pascal. Okey. Segitiga Pascal ni yang tepi dia semua satu ni semua satu tepi dia. Yang tengah tu hasil tambah. Hasil tambah apa? Ni kalau macam ni kan, dua kotak ni, satu dengan satu ni. Baik, kejap kenapa ni. Baik, kenapa ni, kejap tak boleh conteng kot dah. Baik. Lah. Tak boleh conteng kat tuan. Sekejap Kenapa ni?
Okey. So, ni nak dapat X ni 1 tambah 1 dapatlah 2. So, X tu 2 lah. Okey, yang ni pula. Yang ni macam dapat 3 ni sebabnya 1 tambah 2 dapat 3. Okey, yang ni 2 tambah 1 dapat 3. So, Y dia 3. Jadi, X dia 2, Y dia 3. Dia nak apa? Dia nak X tambah Y. So, 2 tambah 3 dapatlah 5. So, jawapannya 5. Okey, boleh? Ni Boleh cikgu. boleh. Okey, next. Sebuah kereta api bergerak 540 km dalam 4.5 jam. Okey, hitung laju kilometer per jam. Maksud dia nak cari untuk 1 jam tu berapa dia bergerak. So 4.5 jam dia bergerak 540 km. So kalau 1 jam berapa? Ni kan cikgu ada bagi tips kan. Cikgu kata apa dulu? Kalau tak tahu nak buat operasi apa, tak tahu nak buat darab dulu ke bahagi dulu kan, tak tahu kan. So kamu pun buatlah susun. Kalau sini jam, ni jam lah, bawah dia jam. Kalau ni kilometer, bawah ni pun cari jarak dia kilometer. Okey, lepas tu tips dia bawah darab, lepas tu atas bahagi. Maksudnya bawah ni darab, ni darab ni. Ni darab. 1 darab 540. Lepas tu atas ni bahagi. So kamu buat yang bawah darab tu. Jadi 1 darab 540 dapatlah 540. Okey, lepas tu atas tu bahagi kan. Atas ni bahagi jadi 540 bahagi dengan 4.5. Dapat berapa? 540 bahagi 4.5. Dapatlah 120. Jadi 1 jam dia bergerak 120 kilometer. So ni lah jawapannya 120. Okey, faham tak yang ni? Respon. Faham ke? Ataupun kamu boleh pakai formula. Faham. Okey, ataupun boleh pakai formula nak kira laju. Dia ada formula nak kira laju iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Ni formula dia. So kamu dah tahu jarak dia 540 km. Masa dia 4.5 jam. So 540 bahagi 4.5 dapatlah 120 km per jam. Inilah 120. Macam ni. Guna formula ni pun boleh. Ataupun buat tips yang cikgu bagi ni pun boleh juga. Okey, next. Cari isi padu pepejal. So kita ada apa ni? Kita ada silinder. Kita ada hemisfera. Okey, apa formula nak kira silinder? Respon. Siapa ingat? Formula nak kira silinder. Respon. Formula nak kira isi padu silinder. Okey, seorang pun tak respon. Takkan seorang pun tak tahu kot formula isi padu silinder. Apa dia? Pi J kuasa tinggi. Ya, betul. Pi J kuasa 2 darab tinggi. Pi J kuasa 2 tinggi. So inilah isi padu silinder. Okey, hemisfera. Kita tak belajarkan isi padu hemisfera. Yang kita belajar isi padu apa? Sfera kan. So kalau dia nak hemisfera, okey, kamu bahagi 2 je nanti. Okey, sekarang ni apa isi padu sfera? Respon. Isi padu sfera apa? Okey. Cepat. Cepat respon, cepat habis. Apa? 4/3. Okey, betul. 4/3. Lepas tu? Pi J
Pi J Kuasa 3. kuasa 3. Ini sifadu sfera. Okey, nanti nak dapatkan hemisfera, kamu bahagikan je dengan yang ni. Dah dapat jawapan yang sfera ni kan, nanti bahagi je dengan 2. So dapatlah hemisfera. Okey, kita buat isi padu silinder ni. Pi J kuasa 2T dah bagi dah. Pi 22/7. Okey, 22/7. So pakai yang ni lah 22/7. Jejavi je. Ni jejavi 3. 3 kuasa 2. Tinggi je 5. So kamu akan dapat isi padu sfera. Apa ha? Jawapan dia pecahan kan. Kita buatlah perpuluhan Kita ambillah 141.43 sentimeter padu. Ni isi padu sfera. Okey, lepas tu kita kira pula isi padu yang sfera ni. Dah dapat, nanti kita bahagi 2 Okey. Sekejap. Mana ni? Sekejap. Okey, so 4/3 pi. Okey, pi 22/7 J kuasa 3. J jejavi. Okey, kalau bawah ni 3, so jejavi yang ini pun 3 juga Okey, ni hemisfera kan. Kau cikgu buat sambung sikit tu ni. Ni dah jadi dah sfera betul tak? Ni sfera. So jejavi je. Jejavi sfera ni 3 lah, sama macam bawah ni 3. Okey, so 3 kuasa 3. So kamu akan dapat jawapan dia pecahan kan. So ambil perpuluhan lah. 113.14 sentimeter padu. Okey, ni isi padu sfera tau. Dalam gambar ni bukan sfera. Dalam gambar ni apa? Dalam gambar ni hemisfera. Okey, ni hemisfera. So kita pun bahagikan je yang ni 2. So dapatlah 56.57 sentimeter padu. So inilah isi padu hemisfera. Okey, yang ni pula isi padu silinder. So nanti kamu gabungkan, tambah je. Okey, 56.57 tambah 141.43. Dapatlah berapa? Ada kalkulator tak situ? Ada ke kalkulator? Dapatlah 198. So ni lah jawapannya 198. Boleh? Respon boleh ke? Okey, boleh. Alamak, dah less than 1 minit lah. Sekejap tu cikgu bagi link baru Banyak lagi soalan tak bincang ni. Bagi sikit je. Okey, so nanti cikgu bagi link baru sebab dah nak less than 1 minit lah. Okey, jangan cikgu stop.